Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan yang saya laksanakan, iaitu meningkatkan kemahiran mengingat dan menghafal formula trigonometri menggunakan teknik akrostik bagi pelajar tingkatan 3. Okey, so kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di daerah Sepang, Selangor, yang mana kajian ini melibatkan 4 orang pelajar dalam kelas tersebut yang saya telah kenal pasti kelemahan mereka dalam mata pelajaran matematik. Okey. Selain itu, keempat-empat pelajar ini juga dipilih kerana mereka tidak yakin untuk menjawab soalan dan menghadapi masalah keliru sewaktu mendapatkan jawapan yang tepat berkenaan dengan nisbah trigonometri. Okay. Dan seterusnya, kajian tindakan ini berfokus untuk meningkatkan keyakinan dan menyelesaikan masalah melalui teknik akrostik. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada permasalahan kajian. Okay. Yang pertama, 4 daripada 20 murid tidak dapat menyelesaikan masalah serta tidak dapat menyatakan formula ataupun idea sewaktu ujian dilaksanakan. Okay, hal ini dilihat apabila latihan yang dihantar oleh pelajar langsung tidak dijawab serta diconteng apa-apa pada buku. Okay, hal ini kerana murid tidak yakin dalam menjawab soalan dan masalah utama ialah mereka menghadapi masalah keliru untuk menjawab soalan berkenaan dengan bab tersebut. Okay. Tambahan pula, pelajar-pelajar ini mereka tidak gemar akan subjek ini dan sering melabelkan subjek matematik adalah killer subjek. Alright. Seterusnya, terlihat kepada pengumpulan data awal, yang mana data awal dilihat dari segi pemerhatian dalam kelas. Pemerhatian ni saya lihat kepada latihan yang diberikan, tindakan pelajar dalam kelas, dan yang kedua ujian pra dan pasca. Okay, saya ada melakukan ujian pra sebelum kajian dilaksanakan dan selepas kajian tindakan itu dilaksanakan. Okay, di bawah ini disertakan markah ujian pra yang dilaksanakan. Okay, daripada keseluruhan pelajar, iaitu seramai 20 orang, didapati 4 orang yang masih berada di bawah 20 markah. So, memang ini pelajar ini kebanyakan dari 4 orang ini mereka tidak menulis dan ada yang menulis tapi tetap salah sebab formula yang diberikan salah, maka jawapan yang dihasilkan nanti juga salah. Okey, so fokus kajian untuk kajian tindakan yang pertama untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan menghafal konsep iaitu formula bagi mata pelajaran matematik tingkatan 3. Yang kedua, memastikan pelajar dapat menghafal ataupun kita nak asah kemahiran menghafal dan berfikir untuk pelajar ini memperoleh markah yang tinggi sewaktu menduduki peperiksaan. Seterusnya adalah untuk memudahkan guru untuk menjalankan PPTC dalam kelas. Dan yang terakhir, kita nak latih kreativiti murid dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran berfikir oleh pelajar itu sendiri. Oleh kerana subjek matematik memerlukan banyak formula untuk diingat dan dihafal, so salah satu teknik yang saya gunakan iaitu teknik akrostik ini akan membuatkan pelajar lebih kreatif dalam membina sesuatu akronim untuk memudahkan mereka mengingat kepada formula-formula yang lebih sukar diingat. Dan kebiasaannya silibus ini akan mempengaruhi kepada pembelajaran untuk seterusnya ataupun diuji waktu peperiksaan sijil
peperiksaan Malaysia nanti. Okay, seterusnya kita lihat kepada objektif kajian tindakan. Okay, kita ada dua. Yang pertama, murid dapat meningkatkan kemahiran menghafal formula matematik dengan menggunakan teknik akrostik dalam kalangan pelajar tingkatan 3. Yang kedua, menambah baik amalan pengajaran guru dalam mata pelajaran matematik tingkatan 3 itu sendiri. Okay. Seterusnya, kita akan lihat kepada tindakan yang pertama, iaitu ini saya lihat kepada Campbell dan McTaggart, yang mana adanya kaedah proses mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Okay, untuk mereflek, saya mengenal pasti 4 orang pelajar yang tidak mencapai 20 markah dalam ujian pra ataupun ujian diagnostik yang saya jalankan. So, antara faktornya ialah pelajar tidak dapat mengingat formula dan menghafal formula, dan pelajar mengingat formula dengan menghafal satu persatu secara kreatif. Seterusnya, murid juga tidak aktif dalam kelas waktu DPC berjalan. Okay, untuk proses merancang pula, guru memikirkan untuk menggunakan teknik akrostik dalam meningkatkan kemahiran mengingat formula matematik. So, 4 orang pelajar akan dibimbing menggunakan teknik akrostik oleh seorang guru. Seterusnya adalah proses bertindak, di mana guru menjalankan intervensi teknik akrostik secara kreatif di dalam kelas, kemudian disusul oleh pemerhatian dan ujian yang dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah teknik memerhati ataupun proses memerhati, di mana guru membuat pemerhatian terhadap teknik akrostik yang digunakan, sama ada teknik tersebut meningkatkan lagi kemahiran pelajar, dan juga guru menjalankan analisis dokumen ujian selepas daripada tindakan yang dijalankan. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan tindakan. Okey, yang pertama, langkah 1, guru tersebut menunjukkan contoh teknik akrostik kepada pelajar, bagaimana cara membina akrostik kepada formula tersebut. Okay, langkah 2, guru menerangkan penggunaan teknik akrostik. Guru menceritakan bagaimana teknik akrostik itu boleh dilaksanakan dan apa itu teknik akrostik. Okay, dan yang ketiga, murid menghafal teknik akrostik yang diberikan, dan murid juga boleh membina akrostik lain mengikut aktiviti masing-masing. Dan langkah terakhir adalah sesi soal jawab antara pelajar dan guru. So, di sini saya dilampirkan gambar aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar menggunakan teknik ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada teknik akrostik bagi nisbah trigonometri yang dibina oleh saya. Okey, dalam bab ini kandungan pembelajaran adalah melibatkan sudut di mana adanya sin, cos, tangent. So, rata-rata pelajar tidak gemar akan tajuk ini. So, bagaimana kita sebagai guru untuk menjadikan pembelajaran dan pengajaran itu menarik? So, saya gunakan teknik akrostik di mana sin ini formula asal. So, sin sama dengan tentang perhipotenas, cos sama dengan sebelah perhipotenas, dan tangent sama dengan tentang persebelahan. So, teknik akrostik ini adalah teknik di mana kita hanya menggunakan satu huruf depan saja dan kita wujudkan ayat lain menggunakan satu huruf tersebut saja. Okey, contoh yang saya guna adalah sin sama dengan tentang perhipotenas. So, saya gunakan ialah saya tak handsome. Okey, lagi satu dan satu lagi cos sebelah perhipotenas saya guna kalau saya handsome tentu tak single. Okay, so ini adalah akrostik yang saya guna, di mana kalau kita tahu kalau pelajar tingkatan 3 mereka lebih gemar kepada suasana kehidupan yang
berani nak berpasang-pasangan. Okey, so kita lebihkan cara macam tu supaya mereka lebih cepat ingat. Okey. Boleh juga diingat melalui bahasa Inggeris, so tua, tapi oleh kerana pembelajaran sekarang menggunakan bahasa Melayu, jadi saya rasa teknik ini lagi sesuai lah berbanding kita guna akronim macam biasa. Okay, so saya tak handsome, kalau saya handsome, tentu tak single. Okay, ini adalah akronim yang saya guna pakai sewaktu kajian tindakan ini dan saya dapati bahawa akronim ini menjadilah kepada pelajar saya. Okey, seterusnya kita lihat kepada implikasi. Ada 3 implikasi. Yang pertama, implikasi terhadap peserta kajian. Apa yang peserta kajian akan dapat? Okey, yang pertama adalah murid lebih mudah mengingat dan menghafal formula matematik. Dan murid juga menunjukkan sikap yang positif yang mana mereka lebih aktif di dalam kelas sewaktu tajuk yang dilaksanakan ini. Okey, yang kedua adalah amalan kendiri di mana kesan kepada amalan kendiri adalah guru lebih bersemangat untuk menjadikan kaedah atau teknik yang lebih mudahkan untuk menjadikan pembelajaran tersebut adalah sebagai aktif learning lah. Okay, dan yang terakhir adalah kesan kepada kurikulum. Okay, so hasil kajian mendapati bahawa kemahiran menggunakan teknik ini untuk menjawab soalan-soalan penyelesaian berada di tahap yang tinggi setelah berjaya menguasai formula tersebut. Ya. Dan dapat dirumuskan bahawa kaedah yang digunakan iaitu kaedah akrostik bagi tajuk nisbah trigonometri bagi mata pelajaran matematik mampu meningkatkan kemahiran mengingat dan menghafal formula trigonometri untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan cepat dan tepat. Jadi saya mencadangkan supaya kajian yang menggunakan teknik ini diteruskan terhadap formula-formula lain agar pembelajaran matematik menjadi satu pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan juga menjadikan suasana kelas tersebut sebagai suasana yang aktif. Okay. Jadi di sini dilampirkan senarai rujukan yang saya gunakan sepanjang menyiapkan kajian tindakan ini. So, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.